استغفر الله العظيم الذي أنقذ وأنتم به. استغفر الله العظيم الذي أنقذ. إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaan Allah kepada kita, atas hidayah, taufik serta inayah yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kita sambung dalam muka surat 118. Kita masih bincang apa yang disebut oleh pengarang, iaitulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkaitan dengan sifat taqwa. Yang terakhir, bagaimana beliau membawa satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Yang bermaksud, dan sesungguhnya telah berpesan oleh kami, yakni oleh Allah, akan segala orang yang kami datang kitab, yakni kepada orang-orang yang diberikan kitab suci daripada orang yang dahulu daripada kamu dan akan kamu, bahawa bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Ini adalah wasiat, pesanan dan juga perintah daripada Allah kepada semua golongan manusia yang menerima Alkitab, iaitulah pesanan, perintah supaya bertakwa kepada Allah, yang menunjukkan bahawa sifat takwa itu adalah sifat yang sangat penting, yang sangat besar kedudukannya, mulia kedudukannya, sehingga Allah Ta'ala berpesan dengan sifat tersebut. Baik, sambungan pada malam ni. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebut lagi kepada kita, maka jika engkau kata, sungguhnya telah besarlah qadar, yakni nilai perkara ini, yakni nilai sifat taqwa ini, dan tinggi tempatnya, kedudukannya sangat tinggi dan sangat berhajat kepada mengetahui akan dia. Jadi sangatlah berhajat
sangat perlu untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang sifat taqwa ini. Kerana kepentingan, ketinggian, kebesaran nilai dia tadi. Maka tiada sekarang daripada tafsilnya, yakni perinciannya. Maka diminta cuba perincikan apakah pengertian ataupun hakikat sifat taqwa ini. Berkata Imam Al-Ghazali, maka ketahui olehmu bahawasanya pekerjaan itu demikianlah. Maksudnya bahawa memang perkara itu, yakni perkara yang berkaitan dengan hakikat sifat taqwa itu demikianlah, yakni memang perlu kepada penerangan yang jelas. Ya. Maka sebenar baginya, yakni maka benar baginya bahawa besar kadarnya. Memang betul dia kata sifat taqwa ini adalah kadarnya, nilainya itu adalah besar, dan lazimlah tuntutnya, dan menjadi suatu kewajipan untuk menuntut, ya, untuk mencari, untuk memiliki sifat taqwa ini. Dan menyentuhlah hajat kepada mengetahui akan dia dan mengenal akan dia. Begitu juga kita sangat berhajat, sangat perlu untuk mengetahui dan kenal akan hakikat sifat taqwa itu. Dan tetapi engkau ketahui bahawasanya tiap-tiap yang mulia-mulia dan yang besar-besar itu berkehendak kepada menghelakan dia kepada tuntut yang banyak dan kepada penat yang besar, dan himmah, yakni kesungguhan ataupun kehendak yang tinggi, dan bersungguh-sungguh yang sangat. Dia kata memang kita semua tahu kalau satu perkara tu perkara yang besar, perkara yang hebat, perkara yang tinggi kedudukan dia, memanglah dia memerlukan suatu usaha yang banyak, perlu berkorban, memerlukan kepada suatu kesungguhan yang tinggi, padan dengan kebesaran dan ketinggian perkara tadi. Kalau kita lihat dalam hidup kita ni begitulah. Kalau sesuatu yang tinggi kedudukannya, maka memerlukan kepada usaha yang lebih besar tak? Macam orang belajar lah. Kalau sekadar belajar sekolah rendah tu begitu-begitu je lah. Tapi kalau dah masuk universiti, nak ambil lebih tinggi lagi, nak ambil PhD dan seumpamanya, tentulah dia memerlukan suatu usaha yang lebih tinggi, suatu belanja yang lebih besar, masa pengorbanan yang lebih besar dan seumpamanya. Jadi begitulah sifat taqwa ini. Kita dah bincang sebelum ni bagaimana Allah Ta'ala meletakkan sifat ini sebagai suatu sifat yang wajib dimiliki oleh kita. Suatu sifat yang sangat tinggi kemuliaannya, yang sangat hebat. Maka tiba-tiba seperti bahawasanya ini perkara yang amat besar lagi amat mulia. Jadi begitulah juga dalam perkara sifat taqwa ini, dia kata oleh kerana dia adalah perkara yang sangat besar lagi amat mulia, maka mujahadah, kesungguhan di dalam menuntut akan dia dan mendirikan haknya, maka memerlukan mujahadah, memerlukan suatu mujahadah yang besar, suatu pengorbanan yang besar. Bukan dia datang bergolek begitu je kepada kita, tidak. Dan penolong Allah pada menghasilkan dia pula. Moga-moga Allah Ta'ala tolonglah. Kalau sekadar usaha kita semata-mata, susah nak dapat. Kita sangat-sangat memerlukan inayah, memerlukan, kita kata, pertolongan, memerlukan kepada sokongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi perbuat yang amat banyak dan kelakuan yang amat besar.
maka kemuliaan dan perangai yang baik itu didapat akan dia atas sekira-kira kepayahan dan kebencian. Jadi dia kata bagi perbuatan, bagi sesuatu yang tinggi nilainya, ya, bagi sesuatu yang tinggi nilainya itu memanglah dia memerlukan kita ini menjalani begitu banyak kesusahan, kepayahan dan juga kebencian, yakni dengan maksud kita terpaksa menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai oleh kita, yang kita benci. Ya. Perkara ni kita semua maklumlah tak, bagaimana dalam sejarah perjuangan Islam itu sendiri kita lihat untuk memenangkan Islam ini. Kalau yang terbaru kita lihat mana di Mesir tak, orang yang nak menegakkan agama Allah ni, Allah Ta'ala menjanjikan kemuliaan yang besar. Kita duk baca ayat dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya, kelebihan berjihad ni pertama dapat tunjikum min azabin alim, selamat daripada azab api neraka yang pedih. Ya, ni. Jadi nak selamat daripada api neraka, nak masuk dalam syurga ni, apa bayarannya? Bayarannya adalah kita bersedia mengorbankan harta benda kita, masa kita, tenaga kita, bahkan nyawa kita. Barulah kita dapat apa yang suatu janji yang mulia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan ini bukan jalan yang mudah, jalan yang sangat payah, yang susah. Kita terpaksa berhadapan dengan perkara yang kita tak suka, yang kita benci dan seumpamanya. Tapi inilah jalan untuk kita ini mendapat sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang hebat. Dia bukan sekadar angan-angan je tuan-tuan tak. Sekadar angan-angan tak jadi apa. Baik. Dan bahawasanya lazat itu, yakni lazat sesuatu makanan itu atas kadar belanjanya. Macam makanan juga dia kata tak, lagi sedap makanan tu biasanya lagi mahal lah. Ya, ke ada makanan yang sedap-sedap, yang lazat-lazat ni murah pula tak? Ya tak ada. Biasanya kalau yang mahal ni memang sedap, memang yang lazat-lazat itu menjadi lumrah kehidupan begitu. Dan bahawasanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bermula mereka yang mujahadah mereka itu pada kami, yakni pada jalan agama kami, sesungguhnya kami tunjukkan mereka itu akan jalan kami. Orang yang mujahadah, ya, orang yang bersungguh-sungguh melalui jalan agama Allah ni, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Allah Ta'ala akan pimpin dia. Allah Ta'ala akan permudahkan untuk dia melalui jalan ni. Tapi dengan syarat ada mujahadah, ada kesungguhan. Ya, bukan sekadar ikut-ikutan, tidak, ada kesungguhan, ada kesedaran yang tinggi. Allah Ta'ala kata apa? Lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala akan tunjuk, Allah Ta'ala akan permudahkan, Allah Ta'ala akan perkuatkan dia. Dan bahawasanya Allah Ta'ala serta orang-orang yang muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat kebaikan. Yakni dan bahawasanya Allah Ta'ala amatlah lembut lagi amat kasih sayang. Dan pada tangannya, yakni kudratnya, itu mudah tiap-tiap yang payah. Allah Ta'ala ni dengan kuasa dia, dengan sifat kudrah yang ada pada zatnya ini, Allah Ta'ala yassir wala tu'assir. Inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala akan memudahkan tiap-tiap yang payah. Allah Ta'ala ni melihat kesungguhan kita.
Kalau kita betul sungguh nak jadi manusia yang bertakwa, insya-Allah Allah Ta'ala akan memudahkan jalan tersebut. Tapi kalau tak ada kesungguhan, jadi duk payah macam tu jugalah. Maka dengar olehmu, dan jaga dan faham olehmu akan had kenyataan ini, akan had kenyataan perkara ini, hingga engkau belajar akan dia dan engkau bersungguh-sungguh bagi berdiri dengan dia. Yani sehingga kamu belajar, kamu faham tentang sifat takwa, kemudian kamu beramal dengan sifat takwa ini. Maksud dia begitu, berdiri dengan dia maknanya beramal dengan takwa ini, dan minta tolong dengan Allah. Jangan lupa, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dah sebut dah. Minta tolong dengan Allah hingga engkau amalkan barang yang engkau ketahui daripadanya. Sehingga kita ni dapat betul-betul beramal memenuhi tuntutan daripada takwa itu sendiri. Maka diterangkan kepada kita, maka bahawasanya kelakuan sekaliannya di dalam yang demikian itu. Maksud kelakuan sekaliannya di sini iaitulah bahawasanya urusan ibadah itu kesemuanya, sekaliannya di dalam yang demikian itu, yakni terletak pada sifat takwa itu. Urusan ibadah ni tergantung kepada sifat takwa itu. Dulu dah bincang dah di bawah ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah Ta'ala menerima amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Amalan yang disertai dengan sifat takwa itulah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Innama, digunakan perkataan innama di depan tu. Orang belajar bahasa Arab dia panggil adatu hasrin. Maknanya suatu perkataan yang menunjukkan bahawa khusus. Innama, bahawasanya tak ada yang lain. Yang tak ada takwa maknanya apa? Ditolak. Yang tak ada takwa ini ditolak. Begitu. Baik. Bermula Allah Ta'ala memerintahkan hidayah dan taufik dengan kurnianya. Maka kataku, ni bulan lepas ada orang tanya tak, takwa ni makna takut. Ni dia terang pada kita ni, mana yang tanya bulan lepas tentang makna takwa tak. Ini dia terang pada kita, takwa ni bukan dengan makna takut je. Dia lebih luas lagi makna dia, ya. Ini dia terang pada kita. Ketahui olehmu pertama-tamanya bahawasanya takwa pada kata syuyukh, yakni pada pendapat para guru kami. Syuyukh ni maknanya guru-guru kami lah. Rahimahumullahu ta'ala, iaitu apa kata guru-guru, para masyayikh, iaitu menyucikan dia hati daripada dosa yang tiada mendahulu daripadamu umpamanya, hingga dijadikan oleh hamba daripada kuat citanya itu atas meninggalkan dia yang memeliharakan antara hamba dan antara segala maksiat. Ayat tu terbelik sikit tuan-tuan, tapi kita terang lah. Dia kata maksud dia takwa ini menyucikan hati, yakni membersihkan hati daripada dosa yang tiada mendahulu daripadamu umpamanya, yakni membersihkan hati daripada dosa yang belum pernah dahulunya dilakukan oleh anda seumpamanya. Kita membersihkan hati kita ni daripada buat sebarang dosa yang kita tak buat lagi. Itu takwa. Kita sucikan hati kita, bersihkan hati kita daripada dosa yang kita tak buat lagi. Maksudnya kita pelihara diri kita daripada melakukan
sebarang bentuk dosa. Hak kita buat dah no, kita kena bertaubat baliklah. Dosa yang telah kita buat, kita kena bertaubat. Itu yang dah lepas dah dalam aqabah taubat dulu. Ya. Ini tentang takwa ini, maknanya kita menyucikan, membersihkan hati kita ini daripada dosa yang belum pernah dahulunya dilakukan oleh anda seumpamanya, hingga dijadikan oleh hamba daripada kuat citanya itu. Maksudnya sehinggalah sifat takwa itu menghasilkan bagi anda kuat citanya, yakni akan menghasilkan kekuatan cita-cita, kekuatan azam atas meninggalkan dia, yakni untuk meninggalkan perlakuan dosa-dosa dan maksiat tadi, yang memeliharakan antara hamba dan antara segala maksiat. Dan dia kata, dan takwa tadilah yang menjadi pemelihara, yakni yang menghalang di antara anda dan di antara perbuatan-perbuatan maksiat itu. Takwa ni tuan-tuan ada digambarkan seperti benteng yang ada dalam hati kita. Satu benteng, pagar benteng, tapi duduk dalam hati. Kalau pagar yang di luar tu, kalau kat sekolah tu, pagar sekolah jangan ceritalah tak. Dia berlubang kat bawah mana. Budak dia panjat pagar, dia tebuk pagar, habis. Sebab apa? Sebab itu pagar di luar daripada dalam hati dia. Tapi kalau ada benteng dalam hati, pagar dalam hati, namanya takwa, inilah yang akan menghalang kita daripada melakukan maksiat. Tak payah ada pagar, tak payah ada benteng di luar tu, tapi ada benteng takwa di dalam hati, insya-Allah dia akan menjadi penghalang kepada seseorang itu daripada antara dia dengan antara segala maksiat. Dia begitulah, itu takwa. Tapi dia perincikan lagi ya. Demikianlah kalau dalam buku kita ni, demikian dia letak atas. Kata syekh kami itu bawah. Patutnya dia sambung tu ya. Demikianlah kata syekh kami, yakni kata guru kami. Siapa guru kami di sini? Iaitulah Syekh, guru kepada Imam Al-Ghazali, Al-Imam Abu Bakar Al-Waraq rahimahullahu ta'ala. Dan demikianlah lagi asal lafaz taqwa. Kemudian dia terangkan kepada kita makna asal ataupun asal perkataan taqwa ini daripada perkataan apa, apakah makna dia. Sebab memang dalam bahasa Arab ni, bahasa Arab, untuk kita memahami maksud sebenar sesuatu perkataan, kita kena rujuk balik kepada maksud dia ataupun kepada perkataan tadi dari sudut bahasanya, dari sudut bahasa. Maka dia terangkan kepada kita asal lafaz taqwa pada lughah, yakni pada bahasa Arab ni, dalam bahasa Arab, iaitu daripada
ditukarkan menjadi taqwa. Orang belajar dalam bahasa Arab kaedah ibdal wa i'lal. Tak, ibdal dan i'lal. Tukar ataupun dia tukar perkataan ataupun tukar tempat. Tukar tempat duduk perkataan. Dipanggil ibdal wa i'lal. Dalam ilmu sarah belajar benda tu tak. Kadang ramai ni yang belajar tapi tak guna tak. Bila tak guna lupa balik lah. Belajar dulu-dulu tak guna lupa. Saya pun bila tak mengajar sekolah ni, benda-benda macam ni pun lama-lama lupa juga tuan-tuan. Sebab tu kalau orang nak kekalkan ilmu, dia kena mengajar balik. Bukan dia belajar je, dia kena mengajar pula. Kalau tidak ilmu tu lari. Ilmu tu lari. Ilmu paling cepat lari tu ilmu pusaka tu tak. Ilmu harta pusaka. Itu paling cepat lari. Baik. Maka tiba-tiba tak kala hasillah peliharaan antara hamba dan antara maksiat daripada kuat azamnya atas meninggalkan dia dan ditetapkan hatinya di atas yang demikian itu, maka disifatkan dia ketika itu orang yang muttaqi. Orang yang muttaqi. Sebenarnya muttaqi ni ada ya, bukan muttaqin ya, muttaqi. Mudah gitu. Dan dikatakan kerana yang demikian itu at-tabri'ah, yakni melepaskan dan memutuskan dan menetapkan takwa pada hatinya. Baik. Maka dia kata apabila wujudnya takwa, apabila wujudnya waqwa tadi, wiqayah ataupun takwa ini wujud, maka dikata terhasillah peliharaan antara hamba dan antara ma'asi. Maka terhasillah pemeliharaan yang mencegah seseorang hamba itu daripada maksiat. Bila ada takwa, saya sebut tadi seperti benteng, maka benteng inilah yang akan memelihara seseorang itu daripada maksiat. Daripada kuat azamnya atas meninggalkan dia. Yang mana ianya timbul dari kekuatan azamnya dan keteguhan hatinya untuk meninggalkan maksiat itu. Maka pada ketika itu orang yang seumpama ini disebut sebagai orang yang muttaqi. Muttaqin tak? Dalam Quran banyak sebut muttaqin. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang mahu bertakwa. Contoh. Jadi orang yang ada sifat ni digelar sebagai muttaqi, orang yang bertakwa. Kenapa? Kerana dia memiliki sifat takwa, sifat yang menghalang dia daripada maksiat, yang terhasil daripada kekuatan azam dan cita-cita dia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Jadi orang tu dinamakan muttaqi. Dan dikatakan kerana yang demikian itu at-tabri'ah. Disifatkan seorang yang muttaqi itu, iaitulah orang yang tabri'ah, yakni orang yang maknanya suci hati dia dari dosa, yakni melepaskan dan memutuskan dan juga menetapkan takwa pada hatinya. Orang yang muttaqi ni adalah orang yang dia melepaskan diri dia daripada dosa, dan juga dia menetapkan sifat takwa tadi, yakni nekat untuk meninggalkan maksiat pada hatinya. Memang dia kita kata apa ni, dia mempunyai, dia anti kepada maksiat. Anti kepada maksiat. Itulah yang dikatakan seorang yang bertakwa, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil yang muttaqi, bila sifat takwa itu ada dalam diri dia.
Baik. Itu dia perjelaskan supaya kita faham. Bila sebut takwa ni bukan dengan makna takut je. Bukan makna takut. Maknanya memelihara, maknanya mensucikan hati, memelihara diri daripada melakukan maksiat. Diterangkan kepada kita lagi, bermula takwa disebut pada Quran atas 3 perkara. Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, menurut penerangan Imam Al-Ghazali, takwa ini beri 3 makna, tiga maksud. Yang pertama dengan makna khasyah dan haibah, yakni takut dan gerun. Takwa dengan makna takut dan gerun, seperti mana firmanullahu ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa iyaya fattaqun. Wa iyaya fattaqun. Kalau kita ambil ayat ni, ayat tentang Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Itu ayat sebelum tu, ayat lepas tu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Itu ayat dia dah. Ayat Allah Ta'ala beri ingatan kepada Bani Israel supaya mereka menunaikan janji mereka pada Allah. Walaupun tuju pada Bani Israel, tuju juga pada kita lah, yang kita duk berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi kita kena tunailah janji kita itu. Ya, kalau kamu tunai janji kamu, kata Allah, kami, yakni Allah akan tunaikan janji kami kepada kamu. Janji Allah mana? Dunia akhirat lah janji Allah. Janji kemenangan, kemuliaan, kekuasaan, berkat, anugerah, macam-macam dunia ni, dan akhirat pula janji syurga. Maka Allah Ta'ala beri ingat, wa iyaya fattaqun. Maka dan akan kami maka takut, maka hendaklah mereka itu takut. Maka akan kami, maka hendaklah mereka itu takut. Kalau terjemahan yang kita mudah, dan ataupun yang bermaksud dan hanya terhadapku sahajalah, maka hendaklah kamu merasa takut atau gerun, kata Allah. Jangan kamu duk takut pada manusia, ya. Jangan duk takut pada makhluk-makhluk lain. Sebab benda lain ni selain daripada Allah adalah makhluk bagi Allah. Ya, apa kita nak takut? Tak boleh takut sebagaimana takutnya kita, gerunnya kita kepada Allah. Tapi hari ini manusia, dari sudut takut gerung mereka ni, kalau kita buat bandingan antara larangan Allah dengan larangan manusia, undang-undang larang tak? Mana lebih takut? Oh, dia lebih takut undang-undang lagi lah. Pukul 3 pagi lampu traffic light merah, tak bergerak dia. Dia seorang-seorang dia tu tak bergerak. Kiri kanan memang sunyi, tapi lampu merah taat. Takut apa dia tu, nanti aku langgar keluar kereta peronda 300 terbang katanya. Oh, takut. Tapi agak-agak kalau dia dengan larangan Allah dalam keadaan yang sama, belum tentu lagi dia tak langgar larangan Allah tu tak. Tak. Kita ni tuan-tuan lemah tak. Balik sekarang duk mengadap TV, jangan ceritalah. Tak, dalam TV tu semua ada. Dan kita buat sedap hati lah, tak apalah, nanti istighfar lah. Sambil tengok tu, astaghfirullahalazim. Masya-Allah. Ya. Wa iyaya fattaqun. Ini maknanya khasyah ataupun haibah, yakni takut dan gerun. Itu makna takwa pertama dalam Quran sebut. Yang kedua, dan lagi firman Allah,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Surah Al-Baqarah ayat 281. Dan takut mereka itu akan hari yang kembali kamu padanya kepada Allah Ta'ala. Yakni takutlah ataupun gerunlah kamu akan suatu hari yang mana kamu ini akan dikembalikan kepada Allah. Yakni hari kiamat. Ini Allah Ta'ala suruh kita rasa takut. Jangan duk seronok sangat hidup dalam dunia ni, sehingga kita lalai, kita alpa. Ya. Tapi ingat, kamu perlu rasa takut satu hari yang kita ni, yang kamu ni akan kembali pada Allah. Yang tu dia duk seronok tu, menari-nari tak? Menari-nari, berhibur entah apa-apa, makan dadah mati di situ, tuan-tuan tak? Hei. Kita tak tahulah. Itu terserah pada Allah lah keadaan dia. Tapi sepatutnya sebelum buat semua perkara itu, ingat, kita ni akan tiba kepada kita suatu hari, kita ni semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja-saja menghadap, tapi kita akan dihisap, dikira bicara. Akhirnya kita akan diberikan balasan oleh Allah menurut apa yang kita buat semasa hidup atas dunia ini. Baik. Itu yang pertama, makna khasyah dan haibah. Makna yang kedua adalah makna taat. Dengan makna taqwa ini dengan makna taat. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Yang bermaksud, hai segala orang yang percaya, yakni wahai orang-orang yang beriman, taat kamu akan Allah, akan taat yang sebenar-benarnya. Yakni taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Ini terjemahan harfiah, ya, perkataan. Kita lihat apa maknanya di sini. Berkata Ibnu Abbas, yakni Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni taat kamu akan Allah dengan sebenar-benar taatnya. Takwa di sini dengan makna taat. Begitulah juga kata Mujahid, ya. Mujahid salah seorang ulama tabi'in yang alim dalam ilmu fiqh, tafsir dan hadis. Ya, kita biasa dengar kalau baca kitab tafsir selalu dengar nama Mujahid, ya. Bukan Mujahid Yusuf Rawa ni. Itu Mujahid lain, Mujahid ini adalah dia seorang ulama tabi'in, ya, yang mana keilmuannya dalam bidang tafsir contohnya adalah diperakui oleh semua ulama. Berkata Mujahid pula, takwa ini iaitu, dia kata apa? Iaitu bahawa taat. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni taatlah kamu kepada Allah, maka jangan kamu berbuat maksiat, dan bahawa kamu menyebut zikir akan dia, yakni kamu adalah sentiasa ingat akan Allah, maka jangan kamu lupa. Kamu kena taat, jangan buat maksiat, kena ingat Allah, jangan kamu lalai daripada mengingati Allah. Dan dengan makna juga bahawa kamu syukur dan jangan kamu kufur nikmat. Itu kata Imam Mujahid. Baik. Dalam kitab saya ni dia ada, saya ada kitab yang lain dia sebut siapa dia, Abdullah Ibnu Abbas. Kita lihat sikit nama sahabat, sebab kita ambil, Imam Ghazali ambil tafsiran daripada Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas adalah saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ni pak saudara Nabi, ya. Dan Abdullah ni adalah sepupu Nabi, adik sepupu lah, sebab dia Nabi lah yang menamakan dia, Nabi belah mulut dia, Nabi doakan dia. Beliau digelar Abul Abbas kerana putera sulungnya bernama Abbas.
Abdullah ibnu Abbas, gelaran dia Abul Abbas juga. Beliau dilahirkan di Syam 3 tahun sebelum hijrah. Semasa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengazankan di telinga kanannya dan mengiqamahkan di telinga kirinya dan terus menamakannya Abdullah. Ni. Rasulullah pernah mendoakannya supaya Ibnu Abbas menjadi seorang yang faham tentang selok belok agama, seorang yang bijak dan alim dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau kita baca ada doa yang kalau dalam kitab-kitab tu ada sebut doa Nabi, Allah mafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya Allah, faqihkan dia, alimkan dia dalam agama dan ajarkan dia ta'wil, yakni tafsir kepada Al-Quran. Sebab tu Abdullah bin Abbas ni dalam usia yang masih muda, dia duduk sebaris dengan ulama-ulama dari kalangan sahabat yang hebat-hebat. Ya. Dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala, beliau telah menjadi seorang yang ahli dalam ilmu Al-Quran sehingga digelar turjumanul Quran, yakni penterjemah Al-Quran. Maknanya dialah orang yang hebat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala anugerah berkat daripada doa Nabi tadi. Dan seorang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan usia beliau masih muda ketika baginda Rasulullah wafat, iaitu berumur di antara 10 atau 13 atau 15 tahun menurut riwayat yang berlainan. Masa Rasulullah wafat, umur dia 10 atau sehingga 13 tahun begitu. Tentang riwayat hidup Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan juga bahawa di akhir hayatnya beliau, yakni Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah menjadi buta kerana 2 kali beliau melihat malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan 2 kali dia tengok malaikat Jibril dengan Nabi. Di akhir usianya dia jadi buta. Tak tahan tengok rupa Jibril ni, ya. Baik. Beliau wafat di Taif semasa pemerintahan Abdullah ibn Zubair dalam lingkungan tahun-tahun 68 atau 69 atau 70 Hijrah. Itu kisah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diambil tafsirannya daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau dalam bahasa Arab tu diriwayatkan beliau menyatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, yakni ati'ullaha haqqa tuqatih. Ta'alah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Baik. Yang ketiga, makna takwa yang ketiga yang disebut di dalam Al-Quran, yakni melepaskan hati daripada dosa, dengan makna melepaskan hati, mensucikan hati daripada dosa-dosa. Kata Imam Al-Ghazali, dan inilah iaitu hakikat pada takwa. Inilah hakikat dalam bertakwa. Beliau menyatakan inilah hakikat dalam bertakwa ini. Inilah hakikatnya, yakni kita ini membersihkan, mensucikan hati kita daripada dosa-dosa, sehingga hati kita ini langsung tak nak buat dosa. Susah tu tuan-tuan tak? Boleh sebut susah nak buat tu. Begitu. Tiadakah engkau lihat bahawasanya Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Yang bermaksud, dan barang siapa taat akan Allah dan akan Rasulnya dan takut akan Allah dan takut akan dia, yakni dan bertakwa kepadanya, yakni kepada Allah. Disebut tiga ya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Sebab dalam ayat ni tiga-tiga makna tadi dikumpulkan tuan-tuan. Bila tiga perkataan ini dikumpulkan dalam satu ayat, maknanya tiga perkataan ini memberikan makna yang berbeza. Tadi diterangkan kepada kita makna takwa yang pertama adalah khasyah ataupun haibah, takut atau gerun. Yang kedua maknanya taat. Tiba-tiba dalam ayat ni yang pertama Allah Ta'ala kata apa? Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang taat akan Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut gerun akan Allah. Dua dah sebut. Wa yattaqhi, dan kalau dalam kitab kita diterjemah dan takut akan dia, yakni dan bertakwa kepada Allah. Fa ulaika humul faizun, maka mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi dalam ayat ini kata Imam Ghazali, maka disebut akan taat dan khasyah, kemudian disebut akan takwa. Perkataan taat disebut, perkataan khasyah disebut, kemudian disebut perkataan takwa. Jadi maknanya apa? Takwa ni hakikat yang sebenar, dia lain daripada makna taat itu sendiri, lain daripada makna khasyah itu sendiri. Ini hakikat bertakwa ini yang nak diterangkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita berdasarkan ayat yang disebut tadi. Maka engkau ketahui bahawasanya hakikat takwa makna yang lain daripada taat dan lain daripada khasyah. Sebab Allah Ta'ala dah sebut tadi, wa may yuti'illah wa rasulahu, sebut wa yakhshallah, maka disebut wa yattaqhi, dan bertakwa kepadanya. Jadi bukan makna taat, bukan makna khasyah. Maka engkau ketahui bahawasanya hakikat makna yang lain bagi taat dan khasyah, dan iaitu melepaskan bagi hati daripada barang yang kami sebutkan akan dia dahulu. Jadi hakikat takwa ini seperti yang disebut tadi, iaitu mensucikan hati daripada segala maksiat, daripada segala bentuk maksiat. Itulah hakikat makna takwa, yang mana insya-Allah dalam sambungannya nanti dia akan terangkan kepada kita makna takwa ini dengan secara lebih mendalam lagi. Jadi kalau kata takwa tadi mensucikan hati daripada segala bentuk maksiat, ini yang dia akan sebut. Kemudian kata mereka itu tempat dikatakan takwa itu atas tiga. Takwa ni ada tiga darjat. Nanti insya-Allah kita akan sambung perbincangan ini di dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Mana dulu? Sana dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni ya. Nanti kita akan sampai dalam, kita dah baca ke dulu tentang, dah baca tak tentang lintasan hati? Kita dah baca dulu ya. Kita dah baca dah lintasan yang hadir dalam hati kita. Dia
lintasan yang hadir ini, contohnya tadi lintasan nak buat maksiat lah, nak merompak ke, nak meragut ke, nak tembak ke, apa ke, ikutlah tak, nak buat benda maksiat. Jadi kalau dia sekadar lintasan yang buruk, lintasan yang berupa maksiat, disebut dulu itu adalah daripada syaitan atau daripada nafsu, dan mungkin juga daripada Allah. Dia boleh bertiga. Jadi kalau sekadar lintasan dan kita tidak mengiyakan, maknanya kita tidak maknanya tidak buat mengikut lintasan yang hadir dalam hati kita, ataupun kita ini tidaklah sampai kita bertekad, kita berazam dengan suatu keazaman yang tinggi untuk buat sebagaimana yang terlintas dalam hati itu, maka itu tidak dikira lagi maksiat hati. Ya, sekadar terlintas. Terlintas ni jangan cerita lah, macam-macam terlintas tak. Macam-macam terlintas. Tengok orang menyanyi, rasa nak menyanyi juga tak, orang karaoke. Tengok kita memang terlintas ni, jangan ceritalah, duk semayang ke apa ke, macam-macam terlintas. Jadi kalau tidak sampai kita bertekad untuk buat apa yang terlintas tadi, tidak dikira sebagai maksiat hati lagi. Tapi kalau benda buruk yang terlintas ni sampai kita buat satu keazaman, aku kalau jumpa dia ni kok mana pun aku nak bagi juga sebiji dua, dia kata seliang dua tak. Sampai bertekad betul, berazam sungguh, itu sudah dikira sebagai maksiat hati dah. Ya, belum buat, bila buat tu memang dia betul-betul buatlah maksiat, tapi yang tadi sudah dikira maksiat hati dah. Jadi itu beza antara ni, maknanya bila terlintas kita pun bertekad, berazam nak buat, itu maksiat hati. Wallahu a'lam. Apa je? Ya. Syarat nak jadi takwa. Syarat nak jadi takwa, sebenarnya nanti benda ni akan dibincang secara perinci. Ya, cuma kalau kita lihat antara syarat paling utama nak jadi bertakwa ini, rasa dulu pun kita ada sebut, antaranya yang pertama-tamanya adalah dia betul-betul beriman dan mengenali Allah Subhanahu wa taala lah. Itu yang pertama-tamanya. Kalau tak ada iman dan tak kenal Allah, macam mana dia akan boleh menjadi seorang yang bertakwa? Ya, sebab bila tak ada iman dan dia tak kenal Allah, maka dia dalam hidupnya pun tak ada beza antara perkara maksiat dengan perkara taat. Ya, tak ada dosa pahala dalam hidup dia. Tak ada syurga neraka dalam hidup dia dan seumpamanya. Hari ini yang kita lihat ramai orang tak jadi takwa ni bukan kata tak ada iman, tapi iman yang ada itu seumpama kalau kita kata mentol ataupun lampu, cahayanya itu terlalu malap. Nak suluh jalan pun tak nampak. Ada kepercayaan itu ada, tapi dia tidak dalam bentuk keyakinan yang membuahkan kita kata hasil ataupun membuahkan tindakan ataupun tingkah laku yang bertepatan dengan kehendak Allah, dengan apa yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah antara syarat utama ya, nak dapat takwa ni. Wallahu a'lam lah. Baik. Jadi ada soalan lagi? Kalau ada tanya lepas isyak lah, insyaAllah. Sebab sini ni tiap-tiap malam kuliah tuan-tuan tak? Jadi kalau panjang-panjang sangat masalah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma dabbirna ya Allah fa inna la nuhsinu tadbir.
اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت هو أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان اللهم عليك باليهود والنصارى وشركائهم وأعوانهم الذين يعادوننا ويصدوننا عن سبيلك اللهم عليك من ظلمنا بغير حق حتى يرجعوا إليك اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والقرب لا يدفعه ولا يكشفه غيرك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم